Okay guys, dalam video ni saya nak share asas smart switch. Dekat sini saya ada two gang, two pole wall switch. So biasa ni salah satu switch dinding dalam rumah saya. Switch ni boleh kontrol dua litar. So contohnya belah kiri ni untuk lampu, belah kanan ni untuk kipas. Okay. So dekat sini saya ada drawing, saya tunjuk ni. So kita just focus on one gang kan. So macam mana one gang yang belah kiri ni berfungsi. So secara asasnya switch ni kita letak kat sini. So dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok sekarang ni tengah off kan. So masa tengah off ni kat sini kita ada live, kita ada load, lampu dan neutral. So bila dalam keadaan off, litar ni dia terputus. Maksudnya lampu ni tak ada connection ke live. So bila tak ada connection ke live, litar tu putus, lampu ni padam. Okay. So bila kita on, apa yang jadi? Live ni akan bersambung dengan terminal ni. So lampu pun menyala. So tu secara asasnya macam mana switch ni berfungsi. Dan sekarang ni saya nak tunjuk bila kita pakai, contohnya saya ada pakai model sound off smart wall switch ni. Apa yang ada dalam dia? First benda ni, kalau kita tengok ini adalah relay. So kalau kita tengok kat sini, relay ni coil dia 12 volt DC. Okay, load dia boleh tampung sampai 10 amp 250 volt AC. Okay, so depends. Relay ni ada banyak jenis. So yang saya guna dekat video ni just sebagai contoh lah. Okay. So dekat belakang dia relay ni ada 5 kaki kan. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau kita tengok dekat-dekat, kita boleh nampak ada drawing kat bawah relay ni. Okay, so untuk lebih mudah faham. So drawing ni basically samalah macam mana drawing dekat relay tadi. Kat sini ada 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So DC positif, DC negatif, normally close, normally open dengan common. Okay. So yang kat sini kalau kita tengok ada DC positif atau AC live, DC negatif atau AC neutral. So ini depends pada jenis relay tu. Setengah relay dia boleh dia adalah AC relay. So bila AC relay, coil ni kita boleh energize guna AC current lah, alternating current. Kalau dia DC, direct current, kita boleh energize relay ni pakai direct current. So depends. Macam relay yang saya tunjuk kejap ni adalah DC punya coil punya relay. Okay. Switch ni tadi, contoh switch ni satu gang ni kan. So kita tekan ganti dengan relay ni. So basically macam mana kita boleh dapat efek yang sama macam daripada switch yang besar tadi menggunakan relay yang kecil ni? Okay. So saya akan tunjukkan macam mana relay ni berfungsi. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, ni adalah normally close, ni adalah common kan. So apa yang jadi? So saya sambungkan ni benda ni. Okay, so bila relay ni dalam keadaan off, bila saya cakap off maksudnya tak ada arus yang disalurkan kepada terminal ni dan terminal sini. Okay, so bila tak ada arus, relay coil ni akan off, dia tak di-energize. So bila dia tak di-energize, relay ni berada dalam keadaan off. Bila relay ni berada dalam keadaan off, so pin common ni akan bersambung dengan normally close. Okay. So kalau kita tengok pada smart switch yang saya tunjuk tadi, dia tak ada normally close terminal untuk digunakan. So basically yang ni you boleh just ignore.
untuk smart switch, tapi untuk pengetahuan pasal macam mana relay ni bekerja, so saya just draw je lah dekat sini. So macam mana relay ni berfungsi? So bila kita apply direct current positif dan direct current negatif ke dua terminal ni, coil ni akan de-energize. So bila coil ni de-energize, akan ada mechanical movement pada relay ni yang menyebabkan sambungan ni tadi akan pergi ke sini. So bila ada power di apply pada dua terminal ni, positif dan negatif, common ni tadi akan ke sini. So itu simulate switch yang saya tunjuk tadi. Macam dia akan simulate macam you on lah switch tu secara fizikalnya kan. Tapi dengan cara kita menggunakan tenaga elektrik. So sekarang saya nak tunjuk demo apa yang berlaku dalam relay tu bila kita apply power pada dua terminal ni. So dekat sini saya ada lagi satu relay. Saya gunakan relay ni untuk demo ni sebab dia transparent, so senang you nak nampak ada mechanical movement dalam tu. So relay ni adalah 230 volt punya relay. So coil dia adalah AC punya coil lah. So saya kena supply AC live dengan neutral kepada coil ni. Kalau tengok ada dua wire ni kan. So dua ni sebenarnya pergi ke dua yang dalam drawing saya ni. So bila saya apply power, kita akan nampak benda ni dia akan bergerak ke arah coil tu. Okay. So macam kita boleh nampak sekarang ni, bergerak ke sini. So sila berhati-hati bila you deal dengan high voltage punya current ya. Yang kat sini memang high voltage punya current. So sila berhati-hati. Make sure you faham konsep macam mana dia berjalan dan make sure tak ada live current di sini yang expose supaya boleh tersentuh dengan you. Okay. So kalau saya off, nampak dia kembali kepada posisi asal. So sekarang ni dia dalam posisi normally close. Okay. So dia macam ni lah. Okay. So persoalan seterusnya, macam mana relay yang kecil ni pula kita boleh control daripada application dalam handphone ataupun daripada apa-apa app lah kan. Sebab benda ni tak boleh connect pun ke Wi-Fi ke Bluetooth ke. Okay, so kita kena tambah interfacing device yang boleh on dan off relay ni supaya dia boleh simulate kita on dan off switch physical kita tadi kan. Okay, so dekat sini saya pakai Node MCU. Okay, Node MCU ni coding dia pakai sama macam Arduino. Dia boleh connect ke network Wi-Fi. So dengan kata lain kita boleh control benda ni menggunakan network. So through networking TCP/IP kan. So bila kita boleh control dia guna network, kita just programkan dia. So bila dia terima command A, dia akan buat action A. So bila dia terima command B, dia buat action B. So basically kalau saya programkan dia untuk bila dia terima command A, dia pun on relay ni tadi. Bila dia on relay ni tadi, dia akan simulate lampu tu akan on. So kalau saya programkan dia bila dia terima command off ataupun command B, dia off relay ni. So relay ni pun akan off. Dia akan simulate macam kita off lampu tu. So saya akan share lebih banyak information macam mana saya connect them together, dua benda ni, macam mana saya connect dia untuk dia boleh kerja bersama dan macam mana saya integrate dia kepada application dalam handphone. So jangan lupa untuk subscribe ke channel saya untuk video-video menarik yang lain. Saya harapkan supaya perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada anda semua.